keputusan dan untuk jaminan BOK bahagian bagaimana tuan-tuan dan puan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya nak tanya Datuk Jamidan yang last tadi tu, yang baju merah tu, saya tak faham dia punya message tu. Saya tanya pasal apa nak disampaikan, nak suruh orang tu buka baju ke? Saya apabila ditemui oleh Datuk Jamidan katakan bahawa mesyuarat pagi ini kita nak bawa mesej tentang pentingnya keutuhan dalam pembentukan kerja-kerja berpasukan. And I really agree dengan apa yang Datuk Jamidan cakap tentang kepentingan pasukan ini, terutamanya apabila kita dalam suasana memerangi rasuah untuk secara lebih berkesan. Memang pihak pengurusan sedang dalam usaha untuk memastikan bahawa tindakan kita secara berpasukan adalah merupakan trust untuk mencapai kejayaan kita. Seperti mana kita maklum bahawa the present approach of dealing with corruption. Baru-baru ini saya pergi ke Shanghai untuk mesyuarat agensi-agensi penguatkuasa, persatuan agensi-agensi penguatkuasa undang-undang rasuah, pencegahan rasuah. Satu perkara yang jelas dalam mesyuarat ini dan juga pembentangan-pembentangan kertas kerja daripada negara-negara maju seperti pengalaman-pengalaman di UK, Norway, New Zealand dan negara-negara lain, Canada termasuk juga, didapati bahawa tindakan secara berpasukan ini telah menjadi pengamalan mereka dah lama lah. Dan tindakan secara berpasukan ini mempunyai kesan yang jauh. Malah kita baru-baru ini kalau terlihat tindakan kita yang berbentuk pasukan telah saya bentangkan di peringkat antarabangsa. Sebagai contohnya, apabila kita menjalankan siasatan dalam siasatan kastam misalnya, walaupun kita telah pun menjalankan lebih 30 tindakan disiplin diambil untuk pegawai kastam dan kita rasa bangga kerana kutipan hasil kastam meningkat 15%, dan juga kita juga sedang mencadangkan beberapa tindakan pertuduhan di mahkamah. Tapi hasilnya tidak boleh diperolehi sekiranya SPRM bekerja secara in silo, bekerja secara bersendirian. Iaitu di mana kalau kita lihat pengalaman kita sejak daripada penubuhan SPRM 1967, kita cuba untuk memerangi masalah rasuah di dalam Jabatan Kastam. Kita fail ataupun tidak berjaya untuk mencegah rasuah di Jabatan Kastam dengan berkesan. Bukan tidak mengambil tindakan, tetapi mengambil tindakan, tapi dengan tidak secara konsertan dalam approach kita dalam memerangi rasuah. Tapi hari ini, walaupun kita belum membuat announcement, saya percaya bahawa telah nampak kesan-kesan, terutama apabila suddenly a great leap, 15% dalam kutipan ini besar. Kutipan tahunan pihak kastam lebih kurang dalam 26 bilion, tak silap ya, 28 bilion. Kalau kita bercakap tentang 15%, jumlahnya besar, bukan jumlah yang kecil. Malah kalau kita lihat bahawa apa yang kita mengambil tindakan ialah untuk membantu kerajaan untuk meningkatkan kutipan hasil kerajaan, iaitu yang kita harapkan daripada ketirisan yang berjumlah 2.2, walaupun diklaim oleh orang kita kata 3.1, tetapi jumlahnya besar. Kita tidak akan berjaya sekiranya kita buat secara bersorangan. Dalam konteks ini kita bertindak dengan 5 agensi. Dan juga di pihak kita bertindak daripada keseluruhan pegawai. Sama ada ianya melibatkan siasatan, melibatkan perisikan,
dia melibatkan semua negeri. Tindakan yang berbentuk pasukan ini cukup penting pada masa-masa akan datang. Itu sebabnya dalam pengurusan baru ini, dalam pengurusan siasatan yang baru ini, kita juga telah melihat bagaimana untuk membudayakan team investigation sebagai satu perkara yang lumrah dalam siasatan kita. Kalau kita lihat banyak siasatan, kejayaan siasatan dalam SPRM banyak bertumpu kepada team investigation. Saya sendiri semasa di peringkat negeri, banyak kali saya melihat apabila kita membuat team investigation, dia akan berjaya. Tetapi apabila kita work secara individual, dianya akan probability untuk mendapat kejayaan cukup sukar sekiranya ianya been done by alone. Bayangkanlah berapa sukarnya apabila kita menjalankan siasatan seorang diri dalam satu KS. Ianya akan melibatkan masa yang banyak dan juga kesukaran untuk mewujudkan elemen of surprise yang mana perkara utama dalam siasatan kita. Itu sebabnya kita akan memberi penekanan yang berat atau penekanan yang utama ke atas team investigation, di mana kita juga telah introduce atau pentadbiran siasatan telah melihat aspek investigation plan yang mana akan menjadi trust kepada team investigation. Saya ditanya oleh pegawai tentang di manakah kita berada sekarang dalam usaha kita memerangi rasuah, kerana pada 2009 kita diperkenalkan dengan inspirasi, selepas itu Big Win, baru-baru ini buat team investigation pula, investigation plan dan KPI. Dan ada pegawai kata saya dah confused Datuk Seri. There are so many things that we introduce, I am confused. Saya agak keliru. Biar saya jelaskan kepada tuan-tuan semua tentang perjalanan kita sejak daripada 2009. Apabila kita melakukan perubahan pada 2009, kita dikenali perubahan itu sebagai dipanggil structural reform ataupun reformasi ataupun perubahan, yang disebut reformasi silap. Perubahan ke atas struktur yang membentuk legal dan organisasi, di mana SPRM dijadikan satu agensi bebas. Selepas perubahan struktur, kita kena melihat kepada perubahan proses. Dalam perubahan proses dan struktur ini, kita buat penilaian diri sendiri tentang keberkesanan kita pada hujung tahun 2009. Dan pada tahun 2010 kita telah menetapkan aspirasi kita, iaitu untuk meningkatkan keyakinan masyarakat Malaysia dan antarabangsa berdasarkan tiga perkara utama, iaitu keterusan, kebebasan dan profesionalisme. Akhirnya, larutan pada itu kita menetapkan Big Win, iaitu dalam mencapai wawasan kita, iaitu kita punya vision untuk menjadi satu agensi yang terbaik di rantau ini, berasaskan kepada aspirasi kita, iaitu untuk meningkatkan keyakinan masyarakat. Kita menjelaskan Big Win yang perlu kita capai selaras dengan perubahan dalam negara, environmental change, iaitu di mana kerajaan mewujudkan NKRA rasuah yang memberi penekanan kepada beberapa perkara, iaitu aspek rasuah di dalam perolehan, penguatkuasaan dan juga grand corruption. Dalam untuk menyahut perkara itu, kita punya Big Win. Sebagai contohnya, dalam Big Win kita, dalam siasatan, kita mengatakan bahawa dalam menjalankan siasatan, terutamanya dalam kes-kes yang berprofil tinggi dan juga kes-kes public interest, speed, kecekapan dari segi masa dan keberkesanan hasilnya adalah merupakan perkara utama. Saya ulangi, kecepatan dari segi masa dan keberhasilan yang pelbagai, bukan saja menghasilkan tangkapan, adalah menjadi perkara utama. Di mana apabila kita menjalankan siasatan, terutamanya kes-kes yang melibatkan public interest, dia akan dapat dirasai oleh masyarakat, tindakan kita itu berkesan.
we can do the old way of doing work, iaitu buka KS, IO siasat dan habis. Tetapi approach kita, we go on a bulky way ataupun secara impact based, di mana bila kita masuk dan kita ada kesan impact. Itu adalah pendekatan yang kita harapkan, dan kita telah lihat bahawa ada tindakan-tindakan kita telah pun mendatangkan hasil, dan saya ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan yang bersama-sama dalam memastikan perkara itu berlaku. Alhamdulillah, people are seeing it. Masyarakat mula menampak bahawa tindakan-tindakan kita telah mendatang. Kalau you go, saya banyak interaksi dengan masyarakat. Apabila kita interaksi dengan masyarakat, they are saying that, dia kata, good, you all buatkan kerja-kerja yang sekarang dah nampak. Dah nampak perbuatan. Padahal dulu kita buat juga kerja. Perkara yang sama, we spend a lot of time in investigation. We spend of our effort a lot of time. Tetapi now it looks that it's happening. Bukan saja dalam kajian-kajian, tetapi baru-baru ini dalam satu kajian yang dibuat oleh satu jurnal Rule of Law, tak silap saya, di antarabangsa, dua elemen utama yang menjadi above average punya elemen, iaitu mendapat 60% dan juga 80%, iaitu keselamatan dalam negara kita dan juga inisiatif pencegahan rasuah dalam negara kita. Yang lain-lain itu semua rendah-rendah belaka, tapi these two element adalah elemen di peringkat antarabangsa ataupun peringkat kajian itu menunjukkan bahawa Malaysia is doing well ataupun in the process of doing well. Jadi team investigation is part of the process. Bila kita kata big win, selepas kita kata big win, untuk mencapaikan big win ini, itu sebabnya the last meeting perhimpunan saya bercakap tentang konsep insanity. Konsep insanity ini ialah satu konsep di mana we cannot achieve any higher goal apabila kita membuat kerja yang sama, kaedah dia yang sama. Tak boleh. You wanted to achieve a better, higher result, you cannot do the same way what you have done before. We must change in terms of processes kita buat. Itu sebab kita introduce team investigation. Itu kita buat, kita introduce of baru-baru ini saya memperkenalkan di antarabangsa 3 perkara utama yang perubahan di Malaysia sedang berlaku, iaitu investigation, intelligence based investigation ataupun proactive investigation. Yang kedua, kita buat multi-agency investigation. Dan ketiga, kita panggil forensic accounting based investigation ataupun melibatkan financial based investigation. Yang mana merupakan pada hari ini adalah merupakan perkara yang amat penting di peringkat international. All the agency, known agency, amat memberi perhatian kepada perkara-perkara ini. Setelah saya membentangkan perkara itu, banyak negara pula yang nak datang belajar ke Malaysia, termasuk daripada ICAC Hong Kong. Kerana bila kita bentangkan tentang the importance of forensic accounting based investigation, di mana kita berjaya apabila kita menjalankan beberapa siasatan, utamanya kita apabila kita breakthrough dalam kes PKFZ, yang mana polis charge itu hasil daripada kerjasama dengan kita, di mana kita form a forensic based investigation dan kita buat feeding kepada mereka. Yang penting itu negara berjaya mengambil tindakan kepada mereka yang dikatakan terlibat dalam kes PKFZ, termasuk juga dengan kes-kes catatan mengikut kes Sam Nabi dan sebagainya. Jadi pendekatan ini bagi saya telah mula menampakkan hasil. Jadi di mana tuan-tuan, itu yang saya, bila saya bincang dengan pegawai-pegawai, dia kata, di mana peranan saya berkaitan dengan perubahan-perubahan ini, di mana pendekatan saya. Saya ingin jelaskan satu persatu secara umum supaya you can see your role dalam perubahan ini. Kepada pegawai-pegawai siasatan yang menjalankan siasatan, you have to look that the process of investigation are changing. It's no more an individual role, it's more of team process of investigation. Hari ini siasatan bukan bermatlamat sahaja ke atas untuk menangkap orang dan tuduh orang mahkamah, tetapi untuk menjadikan kita berkesan, kita harus kaitkan dengan matlamat, iaitu mengurangkan rasuah.
investigation will be effective if it can reduce corruption. What is the purpose of charging a person to court is to have deterrent effect. Tetapi dalam investigation yang tidak ada deterrent effect, kita boleh mengenal pasti apakah punca berlakunya rasuah di dalam insiden tersebut dan memberi input kepada pihak bahagian lain, iaitu Perun, untuk mengkaji sistem dan prosedur. Itu yang dikatakan tim, di mana you give to another person, another player, untuk make sure that the process of reducing corruption berlaku. Begitu juga Perun, apabila melihat sistem dan prosedur, apabila terdapat kes-kes melibatkan rasuah, you have to refer to bahagian siasatan. Begitu juga PEMAS, apabila kita menjalankan tanggungjawab kita untuk mendidik masyarakat, apabila setelah you memberi ceramah, tiba-tiba ada orang datang nak bagi maklumat mengenai rasuah, don't ever you say that saya pegawai PEMAS. Because you are ACA officer, you must receive that information and help bahagian siasatan untuk mendapatkannya. Kita sekarang pada hari ini ada terdapat Whistleblower Act. Whistleblower Act do not allow you to say that I'm not pegawai yang menjalankan siasatan. Tak boleh. If you do that, orang buat report, investigation can be done ke atas you. And it is not only tindakan tertentu, it is a criminal offence for you, for you to remember that. So FACC, tak kira pegawai itu daripada mana sekarang, have to allow themselves to learn and understand the Whistleblower Act dan make sure that you tak langgar peraturan tersebut. Iaitu tidak ada orang lagi yang mengatakan bahawa setelah saya berjumpa dengan orang, saya tak melibatkan siasatan, ini bukan kerja saya, no more. Termasuklah pegawai-pegawai di akademi, termasuklah pegawai-pegawai lain. There is no wrong door policy sekarang ini apabila adanya Whistleblower Act. Remember, please, kalau tak tahu, panggil pegawai-pegawai, termasuklah daripada bahagian-bahagian lain, call. Tak termasuk pegawai khidmat pengurusan ya, apabila nak apply Whistleblower Act dalam kerja kita itu, call pegawai kita daripada bahagian siasatan untuk understand. No more saying that pergi rumah orang, bila orang jumpa you, kawan-kawan jumpa you, I nak bagi maklumat mengenai simpulan, then you keep it under the cupboard ataupun you simpan saja. It's a big sin and also a criminal. Saya juga minggu lepas telah menghadiri satu seminar untuk ketua-ketua jabatan yang mana saya rasa saya perlu berkongsi dengan tuan-tuan, iaitu dipanggil outcome based budgeting. Saya lihat outcome based budgeting ini cukup penting kepada agensi kita. Outcome based budgeting tidak lagi bertanya ataupun memberikan peruntukan kewangan kepada berapa banyak KS yang you akan siasat. Dia akan bertanya kepada sejauh mana rasuah akan dikurangkan dalam negara ini. Dan bajet akan diberi bergantung kepada KPI kita yang kita menetapkan berapa banyak rasuah akan dikurangkan. You can claim that you going to investigate one previous, iaitu berdasarkan pada program base ataupun result, dia panggil budget based on result, apa tu begitu? Based on output, bukannya outcome. Di mana dia bertanya kepada berapa banyak workload you, berapa banyak aktiviti you, dan maka dibagilah bajet berdasarkan kepada perkara tersebut. Tetapi hari start pada 2013, ianya akan terpakai di mana outcome itu akan dilihat sebagai proses pemberian bajet. Alhamdulillah, kerana proses transformation yang kita buat hari ini adalah menuju ke arah tersebut, di mana proses kita melihat balik kita punya proses kerja, dan juga apabila kita meletakkan KPI kita telah bermula memberi penekanan kepada outcome tersebut.
Sebagai contoh dalam investigation, it's not how many investigation that you are doing, how much corruption can be reduced. Ataupun the outcome of the investigation itu menjadi teras. Begitu juga dengan kita punya PEMAS, bukannya berapa banyak ceramah yang kita akan kira, berapa banyak orang sedar tentang rasuah itu menjadi penanda. Kalau kita mengatakan bahawa pada tahun-tahun hadapannya akan terdapat peningkatan dari segi kesedaran, bagi contohnya tiap-tiap tahun kita membuat kajian, iaitu kajian keberkesanan pendidikan SPRM. Bagi contohnya, pada tahun ini 71% masyarakat menyatakan atau koresponden dalam kajian kita menyatakan bahawa tahap kesedaran mereka terhadap rasuah adalah tahap yang tinggi, dan kita menetapkan bahawa pada tahun depan kita hendak 80% responden menyatakan bahawa kesedaran mereka terhadap rasuah adalah tahap yang tinggi. Jadi ianya akan berlaku perubahan, dan pihak Treasury mengatakan bahawa mau tak mau akan berlaku satu proses di mana kita akan membuang beberapa kerja yang tidak memberi kesan langsung kepada outcome yang kita tetapkan. It have to be relook balik kepada kerja-kerja yang kita buat, dan kita terpaksa dan akur kepada mengenal pasti kerja-kerja yang may not have a direct impact to the real outcome yang kita letakkan. Saya berharap tuan-tuan dapat, terutamanya pihak pegawai kanan, dapat melihat perkara ini sebagai satu perkara yang serius, kerana dianya akan menentukan perjalanan SPRM pada masa depan, kerana jumlah wang yang akan kita dapat bergantung kepada sejauh mana kita boleh memberi penerangan kepada pihak kerajaan. Jumlah wang yang akan digunakan itu mempunyai kesan kepada outcome ke dalam kerja-kerja kita. Akhir sekali, saya ingin mengambil peluang ini untuk mengucapkan kepada semua pegawai-pegawai kita, untuk yang akan, pegawai Islam yang akan lagi 8 hari untuk puasa. 12 hari ke 8 hari? 2 minggu lagi, saya nak cepat sikit sebab nak cepat raya. Kita akan berpuasa, dan saya ucapkan selamat berpuasa kepada pegawai Islam, dan kepada pegawai lain. Saya juga mengharapkan bahawa oleh kerana ini dah masuk pertengahan tahun, dan saya telah minta kepada semua pegawai kanan untuk melihat pencapaian kita kembali, melihat sejauh mana kita berjaya atau tidak, dan mencari jalan bagaimana kita dapat meningkatkan prestasi kita. Di tengah tahun ini dan tahun lepas, saya rasa berpuas hati, dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pegawai daripada bahagian siasatan, bisikan, pencegahan, pentadbiran, semua bahagian-bahagian lain. Alhamdulillah, we are in the right path. Kita sedang menuju ke arah perubahan yang saya yakin by end of this year kita akan dapat, harap-harapnya terdapat perubahan yang dapat membantu kita dalam mencapai aspirasi kita, terutamanya iaitu untuk meningkatkan keyakinan masyarakat dalam usaha-usaha kita menjalankan kerja kita, iaitu mencegah rasuah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.